Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang hadir pada live pada malam ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah SWT, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, bersama dengan saya hari ini, saya Zulan Jitrawi sebagai moderator untuk live berkenaan dengan COVID-19, cabaran anak muda dan masa depan, bicara anak muda. Jadi bersama saya pada hari ini adalah beberapa orang panel yang tidak asing lagi. Yang berbahagia Tok Ki ataupun Datuk Nazim Johan yang merupakan ketua aktivis PPIM, dan juga Cikgu Izham Nayan selaku ketua penyelidikan PPIM, dan juga beberapa orang anak muda, antaranya adalah Dr. E.M. Firdaus selaku pakar pencenamaan dan jurulatih kemanusiaan, dan juga Hamdi selaku juruterapi NR Therapy Center, dan beberapa lagi orang anak muda yang akan membincangkan beberapa aspek yang berkaitan dengan COVID-19 dan juga cabaran anak-anak muda ini untuk menghadapi masa depan yang kian mencabar. Hari ini kita sudah masuk tahun yang kedua yang mana kita mengalami krisis pandemik COVID-19 yang agak luar biasa, yang berlaku pelbagai situasi yang menyebabkan anak muda hari ini khususnya mereka nak memikirkan masa hadapan tu seolah-olah tidak ada masa hadapan yang betul-betul cerah. Jadi malam ini kita akan mendengar suara-suara anak muda dan kita akan mendengar respon daripada orang-orang tua kita, orang-orang dewasa, otai-otai kita, itulah Tok Ki dan Cikgu Izham akan respon untuk anak-anak muda ni ada idea untuk kehadapan dalam krisis pandemik COVID-19 pada hari ini. Nama saya Neo Hairi. Saya salah satu wakil daripada tim lampangan pewaris. Jadi sebenarnya saya ni pertama kali saya join sebagai panel ataupun join untuk program macam ni. Jadi saya sebenarnya kurang pandai ataupun orang kata kurang menyuarakan apa yang saya rasa ataupun apa yang luahan hati ni. Tetapi sejak kita mula PKP dulu daripada start akhir tahun 2019, and then kita start PKP awal 2020 sehingga ke hari ni, dan selepas saya join pewaris pun saya terima banyak sangat aduan. Saya rasa macam agak sedih sebab macam mana nak cakap, golongan muda di masa yang sekarang ni, cabaran mereka bukan orang kata biasa sebab muda kan. Jadi bila orang muda ni kadang-kadang dia buat benda yang tak sepatutnya, kadang-kadang dia sampai merosakkan diri sendiri disebabkan benda-benda yang kita tengah lalui sekarang lah, khususnya COVID ni. Jadi macam yang baru-baru ni kita sendiri dengar ada banyak kes bunuh diri yang meningkat, and then kita pun sedia maklum banyak yang terkesan. Kita tengok rakan-rakan ataupun Facebook post, kita nampak banyak sangat orang yang terkesan, anak muda ni, khususnya anak muda yang berkahwin lagi lah, sampai ada yang bercerai-berai. Jadi pada malam ni saya join sekali sebab saya nak cuba sama-sama mungkin dengan rakan-rakan panel yang lain, dan juga khususnya Tok Ki dan juga Cikgu Izham daripada PPIM mungkin boleh bantu kami untuk dengar luahan hati kami ni. Moga-moga boleh bantu untuk menyuarakan ke orang kata peringkat yang lebih tinggi. Jadi macam saya pun tak pasti sebab sekarang ni kita jelas dah sedia maklum yang mana PKP ni mungkin akan disambungkan, and then mengenai vaksin ni mungkin kena ada 3 dos ataupun macam mana, mungkin lepas tu barulah boleh kita keluar ataupun normal balik macam dulu kan. Cuma saya tak pasti adakah selepas 2 vaksin ataupun 3 vaksin keadaan hidup kita masih sama.
Kan, sebab apa yang saya nampak sekarang ni, mungkin daripada segi COVID-19 ni, dia bukan saja menyerang kepada fizikal, tapi dia juga menyerang kepada emosi, dia juga menyerang kepada spiritual tu tadi. Jadi adakah dengan penyelesaian satu-satunya sekarang ni yang kita tahu vaksin boleh membantu selain daripada fizikal tu tadi, maksudnya daripada sakit fizikal tu tadi, adakah dia dengan vaksin ni boleh bantu untuk perbaiki ataupun emosi kita? Adakah dengan vaksin ni boleh ke dia baiki spiritual kita? Jadi kami sebagai anak muda tertanya-tanya, lebih-lebih lagi bila kami tidak ada platform yang mana kami boleh suarakan keadaan yang sekarang ni lah. Kan, contohnya macam saya Muhammad Firdaus, saya juga usahawan kecil lah dalam bidang printing. So saya setuju apa yang Neo Hairi tadi cakap. Sebab apa, saya sebagai usahawan pun terkesan. Bahkan kawan-kawan saya yang usahawan, yang diorang berniaga kecil-kecilan di jalanan, di Uptown Shah Alam, sebab saya berpusat di Shah Alam kan, diorang semua berkongsi. Anak-anak muda yang dalam usahawan ni, diorang berniaga, diorang terkesan dengan apa yang kita lalui sekarang ni, COVID-19 ni, pandemik ni. Kita tak nampak jalan keluar, kita tak nampak jalan keluar sampai bila kita nak ada sampai dalam keadaan macam ni. So anak muda kita makin hari makin tertekan. So kalau kita tengok statistik anak muda, statistik 2020, 266 orang bunuh diri daripada Mac sampai Oktober 2020. Maksudnya satu hari seorang bunuh diri. Satu hari seorang bunuh diri. Yang ni statistik ni kita ambil tahun 2020, amat membimbangkan. So tu tahun 2020, kita tak tahu sekarang. Kita dapat tengok daripada media sosial, bukan saja bunuh diri, anak muda kita pun ada terpaksa mancing dekat longkang untuk dapatkan makanan harian diorang. Diorang terpaksa cari sayur-sayur kat tepi jalan untuk sara, untuk makan hari-hari ni. Okay, so apa yang saya nak sampaikan, kerajaan hanya tekankan macam mana nak bagi vaksin kan, tapi kerajaan tak serius macam mana kita nak tangani masalah psikologi ni, masalah sosial, orang tekanan jiwa semua kan. Okay, so and then ada lagi macam golongan M40 ke B40. Diorang daripada M40 ni, diorang disebabkan desakan hidup ni termasuk dalam golongan B40 ni sebab kesempitan hidup yang kita rasa sekarang ni. Okay, rasa tu yang saya nak cuba sampaikan lah. Okey, baik. Jadi kalau kita tengok kat situ, banyak benda yang telah disuarakan oleh anak muda itu tadi. Jadi Neo dengan Firdaus tadi cerita pasal keadaan yang begitu membimbangkan, dan saya tertanya-tanya, apakah COVID ini suatu teori konspirasi ataupun konspirasi, maksudnya benda yang dah jadi. Jadi benda ni kita nak dapatkan pencerahan sebenarnya. Jadi kita nak kena clear, adakah benda ini suatu pembohongan, suatu agenda, suatu hanya perancangan yang kita sendiri kita tak tahu apakah nasib kita ni nanti. Jadi benda-benda ni yang kita agak bimbang. Jadi kalau Firdaus boleh tambah sikit lagi tentang konspirasi-konspirasi yang sedang berlaku ni, adakah konspirasi ataupun sekadar teori semata? Okey, apa yang terjadi sekarang ni, apa yang konspirasi sebelum ni yang orang teorize apa yang terjadi sebelum ni, diorang teorize je, diorang berteorikan, tapi apa yang diorang teorikan terjadi pada hari ini. So apa yang terjadi pada hari ini bukanlah teori dah, ianya dah jadi realiti. Kita terpaksa duduk rumah, kita terpaksa berkurung, kita tak boleh nak bekerja, kita tak dapat pendapatan. So konspirasi yang diorang cakap, yang ni semua teori konspirasi je. Pro vaksin ke anti vaksin ke, diorang rasa
konspirasi, tapi apa yang kita lalui sekarang ni adalah realiti daripada teori konspirasi yang diorang dah sebelum ni ada orang dah teorikan akan terjadi. So saya rasa apa yang lebih penting, kita kena fokus pada realiti apa yang berlaku hari ni untuk kita tangani. So, kita dah tahu apa yang akan berlaku, so kita akan cuba untuk tangani cabaran yang akan datang. Semasa dan juga ni tentang konspirasi di sebalik pandemik ni, apakah konspirasi ataupun sekadar teori ataupun sekadar agenda yang itu sahaja? Jadi kita persilakan Cikgu Izham. Baik, terima kasih saudara Izzuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Tok Ki sihat, Tok Ki? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Tok Dara kita. Dan insyaAllah okey, gini, kepada Izzuddin dan rakan-rakan panel yang lain, kebetulan ini satu peristiwa yang betul anak kawan cikgu, dia student dekat sebuah universiti, Universiti Pertahanan. Kemudian terpaksa ambil motor ayah dia untuk membantu keluarga, walaupun dia tak begitu pandai sangat naik motor, sebab dia duduk di asrama. Jadi dia terpaksa bawa ni lah, Food Panda, Grab, apa semua, penghantar dalam keadaan cuaca panas terik, duit nak makan pun tak ada, nak bantu keluarga. Jadi accident, jatuh, pecah, patah, luka, dan sekarang ni trauma. Sebab ni dah berlaku lebih kurang sebulan, dah trauma. Anak-anak muda sekarang ni semuanya berpendidikan, kebanyakannya berpendidikan. Artinya kesedaran mereka untuk membantu keluarga tu tinggi, ya, adalah menjadi terkesan di hati mereka apabila melihat keluarga mereka susah, tak ada apa nak makan. Normally ada je makanan, walaupun sedap tak sedap pun buka periuk ada. Tapi ada di antara keluarga-keluarga yang susah, sumber pendapatan mengudum sebegitu teruk sekali, bapaknya pula tak dapat nak menjalankan kerja, nak buat teksi pun tak ada orang, nak buat Grab pun tak ada orang, nak meniaga apa-apa pun tak pandai, duit pencen tak ada, kalau ada pun dah habis ke macam mana ke. Jadi ada mereka yang sangat susah dan cuba nak membantu keluarga dalam keadaan anak muda sendiri tak begitu ada pengalaman nak berniaga. Maka mereka ini ada yang berjaya, ada yang boleh, ada berjaya. Dulu kalau kita pergi pasar malam ke apa, jarang tengok anak muda berniaga di pasar malam. Tapi hari ni anak muda boleh berniaga di tepi jalan, boleh jual kek, boleh jual takoyaki, boleh jual apa saja di tepi jalan untuk membantu keluarga. Ini satu, mungkin COVID ni telah membina perspektif pemikiran anak muda untuk maju ke hadapan yang baik. Ada kebaikannya pun begitu, diakibatkan daripada susahnya. Tak semua anak muda yang boleh berniaga, yang ada skill untuk produce something, jual makanan dan sebagainya. Jadi mereka akan buat servis yang high risk pun mereka terpaksa buat demi untuk membantu keluarga. Untuk nak buat apa dalam usia mungkin dia dekat universiti, sekarang umur mungkin 23, 24 tahun dekat universiti. So takkan nak duduk rumah saja. Dia pun ada kehendak-kehendak dia pun ada cita-cita dia. Jadi dia pun nak kena buat sesuatu. Jadi dalam keadaan dia membuat sesuatu itu, dalam keadaan dia pun tak pandai apa, berlaku aksiden lah, kena ragut lah, itulah, kena saman lah, dengan segala macam-macam, dengan penat dekat jalan, dengan panas terik dan sebagainya. Maka betul lah kata adik kita tadi, memang konspirasi ke, aparasi ke, sekarang ni telah pun menjadi realiti. Semua orang telah menghadapi dan sedang menghadapi kehidupan yang sebegini sukar, Kebetulan cikgu duduk di kawasan taman cikgu, yang kami ni boleh kata parent-parent kat sini rapat, duduk sini semua rapat. Anak-anak kami normally akan duduk sembang-sembang di depan-depan jalan dan sebagainya. Ini tak dengar dah. Bila tak dengar, pergi tanya anak mana, anak engkau ada? Tak ada.
Anak kau ada tak ada? Anak kau ada tak ada? Tak ada. So mana pergi anak-anak? So dia orang tetap tak ada dalam rumah. Persoalannya dia orang pergi ke mana? Bekerja semua. So kalau dulu masa sebelum PKP pun dia orang tak lekat di rumah. Ada je sembang-sembang, tapi kita boleh nampak lah dia duduk di kedai mana-mana. Tapi sekarang ni langsung tak nampak mana pergi. Duduk sembang lautan mana, dan lombong mana dia orang letak, ataupun rumah siapa. So jadi ini senario yang semua orang terpaksa hadapi sekarang. Pahit getir kehidupan. Bukan saja dia kena pada orang dewasa, orang tua, veteran-veteran, juga kepada semua, kepada remaja-remaja, kepada anak-anak muda, semua terlibat. So persoalan timbul sekarang, how do we survive this? Ini yang perlu kita tanya. Cara anak muda, macam mana anak muda nak survive? Cara orang tua-tua, macam mana orang tua-tua nak survive? Hari ni cikgu call 2-3 orang, semua pakat-pakat nak lari duduk kampung Melaka dah. Berkata hampir majoriti kawan-kawan cikgu yang seangkatan, sefikrah, semua nak lari dah duduk kampung dah give up dan fed up dah duduk di pekan ni. Semua benda mahal, duduk pula rumah flat macam tu. So apa pun tak ada. Apa pun tak boleh buat. Nak tanam pokok pisang pun payah. So maka semua didapati telah mula memikirkan satu cara nak survive, memandangkan dulunya kita ingat teori konspirasi, tetapi konspirasi itu telah mengubah menjadi realiti. Dia betul-betul main. Tanya ahli ulama pula, dia tak ada cerita lain, dia akan cerita akhir zaman, eskatologi, dan ini tunggu Imam Mahdi. So ramai orang percaya, ramai tak percaya, tetapi apa yang berlaku sekarang terpaksa percaya kerana dah datang depan muka. Segala cabaran yang dulu-dulunya hanya menjadi cerita-cerita saja, sekarang dah jadi reality. Satu dunia kena kepung, satu dunia kena lockdown, satu dunia kena wabak. Saya teringat satu kata-kata, anak-anak muda ni adalah pelapis negara. Maksudnya untuk pimpinan-pimpinan negara pada masa hadapan ini nanti, bagaimanakah nasib mereka itu nanti kan. Jadi InsyaAllah moga-moga kita ada jalan-jalan yang diilhamkan untuk anak-anak muda ini untuk kekal kuat, kekal tabah menghadapi krisis ini. Sebab kita hadapinya itu dengan sama-sama, bukan kita seorang je, bukan anak muda je. Tapi kita akan bincangkan pada malam ini apa solution, apa langkah-langkah yang kita boleh buat untuk kita kekal kuat untuk menempuh rintangan-rintangan yang seterusnya. Setiap hari media memaparkan vaksin itu adalah salah satu cara untuk mengubati, untuk merawat pandemik ini. Tetapi ada timbul beberapa isu yang COVID-19 ini, yang mana suntikan vaksinasi itu tidak memberikan jaminan untuk sembuh. Maksudnya sekadar suntik, dan kalau siapa yang bernasib baik maka dia tidak ada apa-apa efek. Kalau tidak bernasib baik, kadang-kadang immediate effect. Jadi kita risau, adakah kita ini tidak mempunyai pilihan dan sebagainya. Dan kita tengok anak-anak muda pun ada juga bersuara tentang hal ini. Maksudnya mereka pun ragu-ragu. Bukan kita takut atas dasar kita mendengar khabar-khabar yang tidak sahih dan sebagainya, tetapi benda ini yang menyebabkan anak-anak muda ini menjadi igawan, jadi macam termimpi-mimpi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum yang saya kasihi Tok Ki, Cikgu Izham dan rakan-rakan panel sekalian yang lain. Jadi alhamdulillah kita semua dapat berhimpun dalam majlis ni. Moga-moga dengan lepas majlis ni kita dapat satu pencerahan ataupun jalan penyelesaian untuk pandemik ni. Jadi nak dibandingkan dengan kedudukan saya ni, tak selayaknya saya nak berada dalam panel-panel ni. Maksudnya barisan-barisan ahli panel yang hebat semua ni. Tapi disebabkan saya tengok terlalu dah teruk dah saya tengok ni. Maksudnya di Malaysia anak-anak muda terumbang-ambing, huru-hara. Jadi saya
menganggap benda tu sebagai tanggungjawab saya demi bangsa, negara dan tanah air untuk menyuarakan pandangan ni dan minta mohon pandangan daripada Tok Ki dan Cikgu Nayang. Cikgu Izham, sorry. Apa yang berlaku hari ini memang kalau kita tengok makin lama makin teruk. Ada statistik pun kita tengok terlalu ramai orang bunuh diri. Baru-baru ni pun dah ada lagi yang bunuh diri. Sama seperti Nio Hairi cakap. Maksudnya bukan disebabkan COVID yang menyebabkan diorang bunuh diri. Mungkin disebabkan tekanan-tekanan lain lah. Jadi Izzuddin ada menceritakan tentang teori konspirasi. Saya nak kupas sekibat ni. Maksudnya ini slot saya lah. Maksudnya teori, adakah COVID ni teori konspirasi atau apa? Bagi saya teori, dia bukan hanya teori konspirasi lagi. Dia memang dah konspirasi. Memang dah berlaku dah benda ni. Benda ni dah berlaku dah. Jadi ramai masyarakat sekarang ni menceritakan tentang konspirasi. Tapi apa kesudahannya? Kesudahan dia yang tu kita tak tahu. Kalau cerita je, semua orang boleh cerita. Jadi poin utamanya konspirasi ni, kalau kita kata konspirasi musuh lah yang mencatur benda ni, tujuan utama konspirasi adalah menghilangkan ketuhanan, menghilangkan Allah dan Muhammad daripada diri manusia. Maksudnya dia pisahkan Allah dan Muhammad daripada manusia. Pertama, tujuan konspirasi. Daripada itu timbullah ketakutan yang amat sangat, ketakutan pada diri manusia itu, khususnya anak muda. Takut nak buat ni, takut nak buat tu. Benda ni pengalaman daripada saya sendiri. Saya nak tengok TV pun takut. Nak baca berita pun takut. Sebab terlalu banyak dah. Ni konspirasi, yang ni konspirasi, semua konspirasi. Jadi benda ni padahal kita dah lalui ni. Macam mana? Apa persediaan yang kita nak hadap? Sepatutnya kita cerita tentang persediaan penyelesaian. Macam mana kita nak hadap benda konspirasi ni. Kalau sekadar cerita konspirasi, makin ramai orang takut. Jadi bila orang takut, kesan daripada ketakutan tu disebabkan tiada tempat nak berpaut. Dah Allah dan Muhammad dah hilang dah. Maksudnya ketuhanan dan Nabi kita dah hilang dah dari diri kita. Jadi kita tak ada tempat nak berpaut. Alih-alih kita akan buat apa? Kita akan balik pada musuh kita. Maksudnya kita akan pergi balik dekat diorang lah. Diorang yang ada jalan penyelesaian. Itu yang musuh nak sebenarnya. Jadi penegasan saya kat sini, apa yang saya nak bangkitkan isu, maksudnya konspirasi bukan lagi satu ketakutan. Anak muda tak perlu takut pun. Pandangan saya, tak perlu takut pun konspirasi ni. Buat apa nak takut konspirasi? Hebat sangat tu konspirasi. Kita banyak cerita tentang kejayaan-kejayaan konspirasi, kejayaan-kejayaan musuh. Tapi kita tak cerita pun apa yang gagal. Konspirasi yang gagal. Banyak je yang gagal. Dia cuba tawan Afrika, dia cuba masuk Afghanistan. Banyak benda yang gagal. Tapi kita tak angkat pun isu-isu yang dia gagal tu. Kita duk angkat kejayaan-kejayaan yang konspirasi buat ni lah, ejen-ejen konspirasi buat ni lah. Maksudnya di situ, kalau masyarakat tertumpu pada konspirasi semata-mata, jadi masyarakat hilang tempat pergantungan. Jadi malaikat-malaikat Allah, apa kita kata, bacaan-bacaan ayat kursi, ahli-ahli, wali-wali Allah, ulama-ulama yang berdoa setiap malam ni tak buat apa lah. Maksudnya diorang dah cuba baik sebaik mungkin, tapi sebab kita dah ditawan oleh ejen-ejen konspirasi ni, kita dah tak boleh buat apa dah. Takkan setakat itu je. Poin yang saya nak sebut ni, kalau saya ada silap cakap, saya minta maaf. Lebih-lebih lagi saya mohon maaf pada Tok Ki dan Cikgu. Cuma saya nak bangkitkan isu ni. Maksudnya kalau kita duk banyak, saya buka YouTube, saya buka Facebook, alih-alih konspirasi, ini agenda dia, masukkan chip dalam vaksin lah, macam-macam lah, semua benda yang ketakutan. Jadi bila kita bawa benda pada ketakutan, maknanya ketakutan hamba itu pada Allah dah hilang dah ketakutan hamba itu yang sepatutnya pada Allah. Kita kecil-kecil diajar baca ayat kursi 7 kali, akan ada malaikat yang menjaga. Habis tu sekarang ni tak jalan dah. Disebabkan pandemik, baca ayat kursi tak jalan dah. Malaikat dah penceng dah. Tak boleh dah kalau kita nak cakap macam tu, sebab kita keimanan kita tetap pada Al-Quran, betul. Jadi saya nak tarik pada vaksin. Ada orang cakap vaksin ni konspirasi ataupun tak. Jadi vaksin ni, kalau kita kata vaksin ni, maksudnya
Poin ni utama dia nak memecahkan kita. Dia nak buat perpecahan untuk antara kita. Ada yang pro vaksin, ada yang anti vaksin. Yang pro vaksin takutkan virus. Yang anti vaksin takutkan vaksin. Lepas tu mana takutkan Tuhan dia? Dia alih-alih cerita pasal makhluk je, dia takut pada makhluk je. Asal tak takut pada Tuhan? Tuhan kita tak takut pula. Kita duk cerita pasal pro vaksin, anti vaksin. Sekarang ni kita tak nak bergaduh. Kita tak nak bergaduh pasal pro vaksin, anti vaksin ke, kita tak nak bergaduh. Jadi ustaz-ustaz yang ada, ahli cendekiawan dia ada, saya bukan nak hentam sekarang ni. Maksudnya pandang kami ni sebagai anak muda ni, suarakan pandangan ni, bawa anak-anak muda balik kepada keyakinan pada Allah, kecintaan pada Nabi, kecintaan pada ulama-ulama yang ada. Maksudnya kita balik kepada basic dah. Kita balik pada basic. Kita tak perlu takut pun apa yang terjadi. Kalau kita dikatakan kita mati, kita matilah. Kalau dikatakan kita tak mati, kita tak mati. Tapi kenapa nak cerita pasal ketakutan sebab sampai kita tiada penyelesaian. Akhirnya kita tak ada penyelesaian. Masuk lagi tekanan yang dihadapi oleh anak muda, berlakunya PKP, hilangnya duit, hilangnya pekerjaan, keluarga huru-hara. Dalam masa secara kita tak sedar, apa yang paling besar sekali kita hilang adalah kita hilang Tuhan dalam diri. Kita dah tercabutnya keimanan dalam diri tu. Dalam secara kita tak sedar. Kita dah pertuhankan vaksin, kita dah pertuhankan virus ni. Maksudnya kalau dulu saya belajar, saya tak tahulah, saya tak belajar banyak tentang agama. Saya belajar hukum iman dan hukum Islam je. Saya diajar oleh tok guru saya dulu. Maksudnya Allah saja yang boleh memberi bekas. Makhluk yang lain ni tidak boleh memberi bekas. Tapi alih-alih sekarang ni kita tengok, kalau saya nak masuk politik sikit, maksudnya saya lebih gemar parti PAS ni jadi pembangkang daripada kerajaan. Masa PAS jadi pembangkang, bukan main dia hentam vaksin. Saya yakin kalau PAS sekarang ni masih duduk pada kerajaan, duduk pada pembangkang, mereka akan keluarkan satu produk-produk, maksudnya habatus sauda, makanan-makanan sunnah. Mereka akan anti vaksin. Tetapi bila dah jadi kerajaan, mereka cakap apa? Duk promote vaksin lah. Saya tak anti vaksin, dan saya tak pro vaksin. Tapi saya nak cakap, anak muda tu direction dah tak ada dah. Hala tuju nak pergi mana, aku nak pergi mana satu ni. Dah tengok ustaz-ustaz, tengok ahli agama pun lebih kurang aku je. Jadi ke mana hala tuju anak muda? Itu yang kita bimbang. Alih-alih sampai anak muda malah nak serabut kepala, dia orang pergi main game, dia orang pergi mendadah, dia orang pergi cari perempuan, dia orang pergi mabuk. Sebab apa? Sebab malah nak serabut dah. Tengok apa yang terjadi pada Malaysia hari ni lah. Tapi apa yang saya kurang setuju, di mana kerajaan meletakkan vaksin satu-satunya jalan untuk penyembuhan. Ini yang tak betul. Kenapa saya kata tak betul? Inilah kejahilan. Sebab apa? Kita meletakkan satu-satunya jalan penyembuhan itu pada vaksin. Habis tu nama Allah ni digelarkan Asy-Syafi, yang maha menyembuhkan. Adakah hanya satu jalan penyembuhan yang kita ada? Adakah hanya satu jalan? Rahmat Allah itu luas. Takkanlah dengan vaksin saja. Kadang-kadang kita tak sedar, secara kita tak sedar, rupanya mungkin dengan barang-barang dapur kat rumah kita sebagai ubat, rawatan, mungkin dengan apa-apa lagi lah. Jadi kita dikenali, kalau kita balik pada sejarah, kita dikenali alam Melayu ni penuh dengan rahsia. Maksudnya daripada rahsia persilatannya, rahsia seni bina, rahsia perubatan, bahkan rahsia perubatan, di mana bidang-bidang kita dulu tanpa mengkoyakkan rahim boleh mengeluarkan anak. Apa lagi? Perubatan-perubatan Melayu. Kalau orang dulu atuk saya, kalau sesama bagi makan kicap dengan limau. Atuk-atuk saya bagi makan kemuning hitam, penawar hitam, bagi suruh minum. So ini antara herba-herba yang tanah Melayu kita sendiri, yang Allah dah bagi dah. Allah dah bagi dah penyembuhan, penawar di negara kita sendiri. Kenapa kita nak ambil jauh-jauh sangat? Saya tak hantar vaksin, tapi kenapa meletakkan vaksin satu-satunya jalan? Itulah satu kejahilan. Kalau saya sebagai anak muda yang bodoh macam saya ni boleh nampak benda ni, takkanlah cakap apa, anda mereka semua yang duduk pada ada PhD,
belajar jauh-jauh, tak boleh nak nampak benda ni. Bila kita letak KKM 100%, secara tak sedar tu, maksudnya kita dah pertuhankan KKM. Maksudnya KKM saja yang boleh menyembuhkan. Sedangkan banyak lagi jalan. Banyak lagi jalan. Okey, itu satu. Satu lagi saya nak sentuh. Maksudnya, okey. Maksudnya di sini, bila kita tengok, kita membuka ruang pada perawat-perawat yang ada ataupun terapi-terapi ada, pakar-pakar perubatan yang ada. Kita membuka ruang untuk orang cakap apa, tunjukkan rawatan anda macam mana korang boleh menyembuhkan, macam dengan idea korang. Saya amat yakin dan saya cukup yakin di Malaysia, di tanah Melayu kita ni amat ramai orang-orang hebat. Bahkan kita ni dikenali dengan bumi wali. Maksudnya kita banyak sebenarnya ada kaedah-kaedah penyembuhan, kaedah-kaedah perawatan. Kalau kita kata persilatan, kita ada guru. Tetapi bila dia dah jadi maha guru, dia ada ilmu perubatan. Jadi ilmu-ilmu perubatan yang ada ni, keluarkan, bagi tahu kerajaan, bagi cadangan pada kerajaan, sampaikan pada saluran-saluran yang betul, bagi tahu saya ada kaedah di mana rakyat boleh memilih nak pakai vaksin ataupun nak pakai kaedah ni. Kalau nak kajian saintifik, okey, nanti saya sentuh bab tu. Okey, jadi kita pelbagaikan kaedah, tak kisah dari segi bangsa mana, kita pelbagaikan kaedah, keluarkan idea-idea yang ada, dan saya cukup yakin di mana rakyat Malaysia ni hebat dengan ilmu perubatan Melayu, ilmu akar kayu. Hebat. Maksudnya dengan kayu ni. Orang dulu-dulu kita mana ada hospital? Kenapa boleh hidup beratus tahun? Anak berbelah-belah orang. Kenapa boleh macam tu? Sebab dia orang mengamalkan makanan akar kayu ni. Dia orang balik pada alami. Dia orang tak tumpu pada kemikal-kemikal ni. Dia orang balik pada alami. Kenapa kita tak keluarkan? Kenapa kita tak nak guna alami ni? Alami ni lagi hebat. Saya pergi ke Melaka, saya cerita sikit. Saya pergi ke Melaka, ada satu orang tua ni, dia boleh merawat batu karang dengan cubit macam tu je. Dia cubit dekat pinggang kita, keluar batu karang. KKM tak boleh buat benda ni. Jadi itu nak katanya, maksudnya perubatan Melayu ni saya tak kata KKM ni teruk, tak betul. Ada part betul. Banyak part betul, banyak membantu rakyat. Tapi yang lain ni perubatan-perubatan yang dia angkat. Inilah masanya kita nak angkat perubatan-perubatan yang ada ni. Bahkan kalau kita nak jadi negara pengeluar pun, kita boleh jual lah produk kita. Buat apa kita nak ambil vaksin yang lain? Maksudnya kalau produk kita, contoh penawar hitam adalah jalan penyembuhan COVID. Kita boleh jual lah penawar hitam. Banyak dekat Gunung Ledang tu penawar hitam. Kita boleh jadi negara pengeluar pula. Okey, baik Ken. Jadi satu lagi saya nak sentuh last satu lagi saya nak sentuh. Okay, baik. Jadi kadang-kadang kita tak perasan, mungkin kita tak perasan rupa-rupanya penyembuhan tu, awak cakap apa, penawar tu benda yang kita tak sangka-sangka. Jadi saya nak bawa satu cerita sirah sebagai aspirasi kita. Maksudnya seperti mana bonda Siti Hajar kita, isteri kepada Nabi Allah Ibrahim AS, berlari daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah selama 7 kali. Bonda Siti Hajar ni berlari daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah selama 7 kali ni. Kalau kita fikir logik akal kita, logik saintifik kita, benda tu sia-sia. Sebab apa? Lari sana pada pasir, lari sini pada pasir. Kalau kita nak nampak asbab musabab nak usaha tu, gali lah. Maksudnya bonda Siti Hajar perlu gali. Tapi bonda Siti Hajar tak gali. Bonda Siti Hajar berlari je. Lari daripada sana, Bukit Safa, Bukit Marwah sampai 7 kali. Tetapi dengan asbab musabab dia berlari tu berganding dengan keberkatan, keyakinan, ketauhidan dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bonda Siti Hajar terpancu air Zam-Zam daripada Nabi Allah Ismail AS, daripada tapak kaki Nabi Allah Ismail. Dan mujizat tu sampai sekarang air Zam-Zam tak habis-habis. Maksudnya kita tengok buat berlari asbab musabab macam orang kata apa, asbab usaha kita macam-macam tu je lah. Maksudnya pergi buat macam ni, rupa-rupanya sembuh. Ambil buah cengkeh, ambil serai,
campur-campur, rupanya perubatan penyembuhan untuk COVID. Apabila hati bertaut hati itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Keyakinan kita orang Islam, negara Islam. Jadi kat situ saja saya nak sentuh, dan saya mohon maaf pada Tok Ki, pada cikgu, mungkin saya ada terkasar bahasa ataupun saya ni nampak macam huru hara sikit lah, tapi saya semangat demi anak muda kan. Yelah, saya teringat satu agenda yang dirancang oleh pihak musuh, antaranya yang tercatat di Georgia Stone, yang ada menulis antara agenda mereka adalah ingin mengurangkan jumlah penduduk dunia. Jadi itulah saya tengok banyak sisi kan, kadang media ni dia orang ni tak berapa nak cerdik, tak berapa nak fikir dengan baik. Sebab apa? Sebab mereka menimbulkan data-data, maklumat-maklumat yang sifatnya itu akan menimbulkan panik kepada setiap rakyat. Jadi kita serah kepada Tok Ki. Apa respon Tok Ki? Apa kata Tok Ki? Silakan Tok Ki. Assalamualaikum hero-hero semua. Assalamualaikum. Semangat pun bagus. Okey. Sebenarnya saya rasa kita sudah perlu beralih ke angle lain. Rakyat Malaysia perlu beralih ke angle lain, pasal kita pun ada buat kajian. Bila kita buat kajian itu, kita nampak benda yang lain. COVID itu adalah mungkin platform. Kita perlu lihat lebih ke dalam lagi dalam semua isu ini. Kalau kita perhatikan dia, banyak orang sebut ini teori konspirasi, semua konspirasi. Tapi saya nak share dengan semua anak-anak di sini ya. Tok Ki ingatlah masa tahun 70-an ke, masa orang naik ke bulan, Tok Ki bergaduh dengan sepupu Tok Ki pasal dia kata tak betul. Jadi gaduh lah. Kita apa tak betulnya, bukan tak boleh pergi. Jadi tengok-tengok baru ni memang tak naik bulan pun. Dia buat kat Nevada Desert je dah. Ini gambar-gambar yang dia orang collect lah. Jadi kalau benda yang sebesar itu pun dunia ditipu, dihidang dengan benda yang tidak betul, dengan media-media sokong 100%, buat live lagi macam kita buat sekarang ni. Dia naik bulan tu cerita macam-macam. Tok Ki masa tu kecil lah, saya umur berapa tahun tak ingat lah, 8-9 tahun lah kot. Jadi ini menunjukkan bukti, maknanya apa yang kita nak share, musuh-musuh Islam tu sentiasa aja bersedia atau merancang untuk mengambil kesempatan dan menewaskan kita. Jadi itu satu teori lah yang dulunya memang kebenaran, tapi dia jadi sebenarnya itulah konspirasi. Dia kadang-kadang silap tengok. Itulah konspirasi orang atas kita. Tapi bila kita bawa kebenaran, dia orang menggunakan kaedah itu mengatakan kita ni tipu, kita ni buat cerita. Tapi sebenarnya itulah yang terjadi. Daripada sebenarnya peristiwa, kalau kita tengok sebenarnya banyak sangat lah. Peristiwa 911 itu pun bila kita bising-bising itu kita kata tak betul, itu konspirasi. Tapi memang sebenarnya dia konspirasi di atas kita. Mereka menuduh tapi benda tu benar. Jadi bila sekarang ni orang pun dah lupa, kita bawa last survivor of World Trade Center punya bombing tu, nama dia tak ingat, tapi Rodrigo lah belakang tu, Jose Rodrigo rasa saya lah. Dan dia bercerita lah macam mana masa tu dia kata bangunan di sekeliling itu yang tak ada kena kapal terbang pun runtuh juga. Ada 7 bangunan dan semua bangunan-bangunan tu ada insurans yang tinggi. Maksud Tok Ki, beruk-beruk ni dia buat perancangan, dan perancangan itu bukan saja dia dapat satu aspek, dia dapat banyak sangat. Dia orang dapat duit, dapat bunuh orang Islam dan Yahudi seekor pun tak ada. Jadi mereka merancang dengan begitu teliti. Yang bomnya orang kita, tapi ialah banyak juga kelompongan daripada sebenarnya kegagalan mereka itu, yang mereka cuba buat sesuatu, buangkan barang-barang,
terus angkat, tak ada bagi disemak balik untuk disiasat. Ini merupakan agenda yang jelas yang dilakukan oleh puak-puak tertentu untuk menguasai dunia. Dia orang buat duit dengan stock exchange yang naik, harga yang untung. Jadi dia orang dapat semua. Dapat bunuh orang, dapat salahkan orang, dapat duit, dapat segala-galanya, dan dia menjadikan Islam itu satu ancaman. Tapi itu sikit je. Lepas tu kalau kita tengok juga perjalanan mereka ini tiada jauh daripada penipuan yang berterusan. Penipuan ini cukup terancang sehingga mereka mengatakan Presiden Amerika ni sebenarnya walaupun dia orang nombor 1 dunia, tapi inilah yang statement yang puak-puak Zionis deep state ni buat. Dia kata Presiden Amerika tu kalau ikutkan, kata nak ikat kasut pun tak boleh kalau kita tak benarkan. Jadi tidak heranlah dia buat peperangan di Vietnam. Pasal apa? Buat peperangan di negara Arab. Kenapa? Untuk jual senjata lebih, buatkan peperangan. Nyawa tak ada erti pada dia. Itu adalah bilangan. Jadi untuk reduce world population macam apa yang ada di Georgia Stone itu kepada 500 juta tu benda yang tidak impossible. Pasal apa kita nak katakan itu teori konspirasi? Memang benda tu memang betul. Jadi kita tengok apa jadi Libya, apa jadi Iraq yang kononnya ada senjata pun tak ada juga. Apa jadi Bin Laden kita pun tak tahu. Apa jadi pada Syria, habis dia kucak-kacirkan. Maknanya ada agenda-agenda tertentu. Tapi mungkin kalau kita tengok Iraq, tengok Syria, bangunan habis hancur. Betul tak? Hancur teruk lah. Dan orang pun macam-macam lah. Orang Amerika pun, askar Amerika pun ada juga yang mati. Jadi sebenarnya kita kena lihat daripada satu perspektif yang saya nak juga ya, kalau ada mana-mana authority di luar sana supaya beri perhatian kepada apa yang kita bincang hari ini, kerana kita sudah ke arah melihat ini merupakan satu penjajahan Allah baru. Allah baru-barulah. Jadi dia merupakan satu penaklukan dunia. Pada kita itulah dianya. Penaklukan dunia yang tidak perlu menembak sebiji peluru pun. Lagilah bijak. Jual vaksin, kaya. Ini kita lihat je. Kita hari ini menghadapi masalah vaksin. Solution dia adalah, kiranya adalah ubat-ubat yang mereka bagi ni lah. Kiranya. Tapi betulkah ia begitu? Jadi ini ni kita kena all out. Terutama anak-anak muda hari ini kena mencari, kena berfikir. Jadi sebenarnya sebelum ini, kalau negara aman, masa dululah, 911 tu pun kadang-kadang tak masuk. Tak ada siapa yang fikir banyak pun. Ya, walaupun orang mati, walaupun di New York jadi itu, tak ada siapa pun banyak beri perhatian. Tapi disebabkan kita susah hari ini memberi kita kesempatan untuk berfikir, untuk anak-anak muda berfikir. Macam Cap tadi, macam-macam dia terfikir, dia berfikir lebih pada profesor lagi. Kerana tekanan cukup teruk. Kalau kita tidak ada tekanan, kita tidak perlu berfikir, kita menjadi relax. Dan sebenarnya sebab itulah kita duduk dalam keadaan yang hina. Pasal kita mudah, kita tak ada apa-apa, tak ada masalah makan. Ini kita akan menghadapi masalah kekurangan makanan ni di dunia akan datang ni. Dia mengikut kajian kita, dia akan jadi satu masalah besar. Pasal dia akan dikawal. Jadi dan hari ini pun kita dah tengok masalah dia bagaimana kita perlu mengatasi masalah yang diletak di depan kita secara bijak supaya kita boleh meneruskan kehidupan. Jadi kalau zaman dulu cabarannya kurang. Kalau tak dapat makan, pergi rumah tok, pergi rumah mak, balik kampung boleh makan. Kalau kita banding dengan Cina yang datang ke Malaysia, yang datang untuk mencari rezeki. Kalau di China, dia tak kerja 1 hari, dia mungkin tak makan 2 hari atau 3 hari. Tapi di Malaysia, kita tak kerja 3 hari pun tak ada masalah. Jadi dengan effort yang dibuat, dengan apa yang ada di sana, menjadikan mereka berjaya. Jadi kita harapkan, okeylah, kita cerita yang ni dah jadi. Kita pun nak lawan satellite ke, nak lawan magnetic force pun kita tidak ada upaya baik kita. Maknanya kita kena ubah kita punya strategi untuk
membina jati diri kita, untuk memperkasakan jati diri kita. Pasal yang paling penting dalam dunia ini, of course nyawa tu lah, tapi kita kena buat sesuatu untuk menjana usaha bagi meningkatkan jati diri kita di peringkat yang terbaik. Pasal kalau kita dapat atasi, maknanya kita memperolehi banyak pengejaran, banyak sangat kita memperolehi. Contohnya hari ini bila perkara ini terjadi, contohnya rawatan, kita tidak saja, kalau dulu tak ada apa-apa serah pada doktor je, tapi hari ini dengan cabaran yang ada, anak-anak muda ini terkesan, anak muda apa ni, Firdaus, Neo tadi ke Neo Hairi sendiri terpaksa betul-betul berfikir. Dan sebenarnya kebijaksanaan kita atau keupayaan kita biasanya hanya terjadi bila kita diserang secara ekstrim. Maknanya hidup atau mati. Dan ini kiranya macam hidup atau mati lebih kurang daripada kita tengok. Jadi kalau kita nak hidup, kita lawan. Kalau kita tengok orang Rohingya yang nak hidup, dia datang sini, dia boleh hidup, tak ada masalah. Contohnya. Tapi kita tak boleh nak terima lagi. Tapi mungkin COVID ini menjadikan kita, memperkasakan kita untuk berfikir, untuk buat sesuatu, untuk mencari kaedah, untuk menangani atau mengatasi masalah yang kita hadapi hari ini. Kalau tidak, kita tidak menggunakan potensi kita yang ada, yang Allah bagi ini, tak ada. Korban pun tak ada. Mana korban pun pasal tak perlu pengorbanan. Agak mudah. Kalau kita tengok orang Cina, orang India, pengorbanan dia luar biasa. Sebab tu dia berjaya luar biasa. Jadi hari ini untuk kita mengatasi masalah ini, kita kena berfikir siang malam. Mungkin tak tidur pun ni. Dan berfikir itu banyak pahala pun. Kalau tidak, kita pun tidak berfikir. Malas nak fikir. Jadi Toki mahu semua kita di sini dan otoriti yang ada di luar sana jika mendengar siaran ini untuk melihat kembali apakah sebenarnya motif semua ini. Kita kalau tengok orang mati, kalau kita tengok polis, kalau jumpa orang mati ke, dia biasanya dia akan tengok motifnya apa benda. Apa motif dia? Daripada motif kita tengok balik. Jadi kalau kita takut, hanyut lah. Tak jadi apa, lari tak ada benda lah. Jadi kita kena berhadapan. Kita dulu satu masa, kegemilangan Islam. Lepas tu, itu boleh tanya cikgu lah. Cikgu panjang-panjang cerita mengenai bagaimana bila Mongol menawan Iraq, Baghdad. Macam mana hanya kita macam mana lemah kita, orang kata tunggu sekejap, dia nak ambil pedang nak bawa balik, nak sembelih. Dia tunggu tepi jalan, tunggu sampai begitu hinanya kita. Jadi kalau kita hina begitu, memang kita pun sebenarnya tak patut mendapat perlindungan Allah pun. Pasal kita tak mahu membela nasib kita. Kalau ayam pun nak tangkap dia lari. Tapi di satu zaman maknanya lemahnya kita sampai tunggu orang datang sembelih saja. Cuba bayangkan. Jadi ini kita perlu ada persediaan. Kita perlu ada persediaan macam mana nak menerus kehidupan dalam keadaan apa, tak ada elektrik, tak ada, nak buat macam mana? Dia akan timbul, perkara-perkara ini akan timbul. Tak ada ubat, nak buat macam mana? Jadi mungkin juga kita kena ambil kesempatan yang ada bila terjadi benda ni. Kita kena bersedia. Dan kita kena daripada sekarang, sementara ada masa ini. Pasal kalau perang, contohnya perang, bom kapal terbang, terdatang bom, kita pun nak lari pun dia jadi macam huru-hara juga. Tapi alhamdulillah maknanya hari ni kita boleh gunakan sebaik mungkin potensi kita macam mana nak mengatasi. Contohnya lah macam tak kita ingat dah dulu masa zaman-zaman susah. Kereta road tax tak ada, dah mati. Lepas tu installment tak bayar. Jadi bila kita lalu dalam keadaan begitu, nak bayar rumah, jadi kita betul-betul berusaha, berikhtiar, berdoa, jalan akan beri. Kan janji Allah tu, maknanya kalau kita bertakwa, tawakal, itu dah janji. Dan janji Allah tak pernah mungkin. Kita kena ingat, dia kun fayakun. Jadi kita kena menyatukan kita bersama. Contohnya antara kita perlu buat juga
okeylah silaturahim. Betapa penting silaturahim dalam Islam. Macam tak berjumpa, tak dibahas. Dulu mungkin boleh jumpa kat masjid. Tapi jumpa kat masjid pun kadang-kadang tak pergi masjid zaman dulu. Tapi sekarang ni kita kena jadikan ia satu agenda. Macam mana kita nak satukan kekuatan di kalangan kita. Kita kena berhubung, nak berkomunikasi macam mana, nak berjumpa di mana, nak signal macam mana. Ini keperluan-keperluan kita ya, yang kita nak hadapi. Okey, dalam keadaan tak ada makanan ni, nak makan apa? Apa yang kita nak makan? Apa jenis makanan yang ada yang kita boleh simpan? Mungkinnya kita perlu korma. Pasal ini akan jadi macam-macam akan terjadi. Jadi mungkin kita persiapan kita korma, kena cari madu lebah yang tahan ya. Macam mana nak simpan air, macam mana nak cari. Jadi ini memberi kita peluang berfikir. Bukanlah kita kata nak apa ni kata orang, ini mungkin yang terbaik, tapi ia memberi kita ruang. Dalam cabaran yang hebat, kehebatan akan keluar kalau kita kekal menanganinya. Kalau tidak, dia jadi huru-hara, tak jadi apalah. Jadi kita untuk menghadapi pada Toki, cabaran ini memang datang dan ini pun akhir zaman dan kita pun kena ikut baliklah. Maknanya kalau ikut hadis, maknanya di akhir zaman ni macam mana, kita kena buat persiapan, kena berfikir dan bersungguh-sungguh berfikir. Dan ini Toki nak share sikit dengan semua macam ni ya. Percayalah bila ada cabaran, kita serah balik kepada Allah. Pasal dia saja boleh buat. Kita ni, jelah Nabi Nuh sendiri pun, bini dia pun dia tak dapat nak pengaruhi contohnya. Jadi kita ni apa saja, kita tidak ada banyak upaya. Jadi kita diajar untuk berserah, bertawakal, bersungguh-sungguh dan berserah diri. Jadi sebenarnya dalam banyak pengalaman kehidupan, itulah dianya yang nampak amat berkesan. Dia almost macam kita tak masuk akal. Allah akan bantu, tapi kita kena yakin pada Allah. Janji-janji Allah itu, dan dia tidak pernah mungkir janji. Dia berjanji, dia kata kalau Allah tanya, maknanya Allah dekat, dan dia makbulkan permintaan hamba-hamba dia masa kita memohon. Jadi kita kena balik kepada apa yang anak-anak muda kita kata tadi. Maknanya kita kena balik kepada keyakinan yang sepenuhnya, yang mana hari ini itu hampir tiada. Dalam keadaan yang seronok ni, apa benda pun tak ada, percaya pun tidak, tak kisahlah ya ke tidak ke. Jadi ini juga memberi kita peluang. Kalau tak ada cabaran, mungkin cabaran, contohnya lah kalau orang di United Emirates ke ataupun di Kuwait, sudah tentu yang lebih cabaran di Palestin, dan mereka lah lebih diberi peluang atau mempunyai peluang untuk mati syahid. Jadi maknanya kita dapat ubah kita punya direction. Daripada mungkin satu masa dulu kita semua dengan komputer lah, apa benda lah yang tidak ada apa ni kata orang, balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya hari ini disebabkan tekanan ini kita balik. Tapi ini juga mungkin proses Allah Subhanahu Wa Taala nak menapis juga. Dia kadang-kadang orang kita macam Tok cakap lah, dah lah kita ini tak ikut apa benda yang Allah suruh, bersih, tidak rajin, tidak berkorban, tidak malas, nombor satu, curi masa, curi kerja, makan barang haram, apa lagi, rasuah nombor satu. Rasuah cukup luar biasa. Jadi mungkin Allah sayangkan kita ke, nak buat kita sedar ke, untuk kita berubah ke, untuk mencari jalan untuk meneruskan kehidupan kita, untuk mengembalikan hak dan maruah kita, supaya kita ni tidaklah terus dipandang hina macam tak ada harga diri. Kawan-kawan kita orang Cina kata orang Melayu ni boleh beli, tak ada masalah, anytime boleh beli. Dia kata jawapannya ya, yes. Soalannya mungkin berapa nak bagi ke, berapa dia akan bersetuju. Jadi ini kita lalui, ini kita share ini daripada pengalaman kita menangani alung. Contohnya kalau kita tidak ada satu situasi, kita pun tak tahu nak buat. Dan bila kita tangani, itulah menjadikan kita bijak. InsyaAllah kita boleh mengatasi. Pasal contohnya soal alung ini, ada satu international TV iaitu tanya macam mana kita handle alung. Pasal di Filipina, Indonesia, Thailand tak boleh selesai.
Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, India. Di India RM1,000 pun orang bunuh diri, takut. Kalau di Italy dia ada mafia, di Jepun dia ada yakuza. Macam mana di sana tak boleh, di sini boleh? Itu Tok Ki nak share. Maksud Tok Ki, dalam cabaran yang luar biasa ini, sebenarnya kalau kita buat bersungguh-sungguh, kita berserah, kita wujudkan jati diri, pegang kepada prinsip ya yang betul, boleh je. Boleh saja. Bukannya benda mudah, tapi boleh. Dan sebenarnya tidaklah susah sangat pun. Jadi ini adalah peluang kita mengambil kesempatan untuk mendidik diri kita untuk menjadi pejuang-pejuang yang mungkin bersama Imam Mahdi esok dalam masa terdekat ini. Jadi berani. Kita kena berani dan yakin pada Allah. Kalau benda ni tidak akan jadi kecuali Allah dah maknanya Allah dah tetapkan. Cuma kita kerja kita berdoa. Berjaya tu tidak semestinya kita berjaya, tapi kalau kita ikut burung nak padam api tu gitulah. Berjaya bukan kerja kita. Kita kena buat yang terbaik. Maknanya semua yang ada di sini ni buat yang terbaik lah. Macam mana kita nak lawan ni contohnya? Macam mana kita nak lawan agenda ini? Okey, mungkin nombor satu buat police report. Contohnya lah. Pasal kita dah buat ni, kita nak buat police report ni, kenapa Kementerian Kesihatan tidak benarkan penggunaan ivermectin walaupun benda itu boleh menyelamatkan banyak orang. Di Indonesia dah mula buat, di Australia. Tak juga. Pasal apa? Pelik ni. Pasal mungkin somebody buat duit. Ini Tok kita sebut tadi. Jadi kita tengok keadaan ini begitu mencabar. Dan fitnah, penipuan ini perkara biasa. Jadi inilah peluang kita menyisihkan diri kita daripada benda yang tak betul, supaya kita boleh buat sesuatu dengan bersungguh-sungguh ya. Bersungguh-sungguh untuk keluar sebagai kata orang, seorang yang pejuang yang syahid. Lagilah baik itu yang kita cari pun. Kalau takut mati, dia jadi punah. Takut mati ni dia mati 2 kali. Masa takut dia mati, lepas tu betul dia mati juga. Kalau takut ni jadikan kita tak mati, okeylah juga. Takut pun mati juga. Jadi kita kena balik kepada akidah kita, keyakinan kita, serahan diri kita, tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebahagian daripada yang kita bercerita. Pasal kalau sebenarnya nak cerita ni terlalu banyak, tapi Tok Ki lebih hendak membawa anak-anak muda ini kepada perjuangan yang kita lihat amat mencabar dan akan terus mencabar kita. Contohnya nak kena paksa cucuk. Nak buat, tak nak buat. Ni perbahasan luar biasa kat sini ni. Pasal ada yang kawan-kawan kata tak apa, kalau pada kena cucuk, nak kena penjara lah. Ataupun kita nak lari ke gunung ke. Ini cabaran. Dan inilah yang nak beri kita pahala banyak atau sikit. Jadi kalau tidak, mana nak dapat pahala? Kalau nak pergi Palestin pun tak dapat nak pergi pun. Jadi ini semua kita mungkin dapat berfikir. Mana paling penting, ia membantu kita berfikir untuk mencari jalan mengatasi cabaran yang begitu kata orang mencabar. Memang untuk maklumat juga, kita pun mengkaji. Kita kalau kita tengok Fauci, macam ada itu sebut tadi, merupakan orang yang menerima anugerah. Yalah, mungkinlah juga kita pun tak cakap dia menerima anugerah. Fauci pun terima juga anugerah. Tapi bila kita tengok email Fauci, macam-macam cerita kat dalam tu. Macam dia nak buat vaksin mengandungi ada benda lagi yang boleh, bila kalau kita pakai vaksin pun kita boleh kena lagi. Sebab tu dulu kata pakai vaksin je okey. Dulu tak sebut 1 jab saja okey. Ni dah 2. Ni nak masuk booster pula lagi. Nanti tiap tahun lagi. Hari-hari nak kena pakai jab. Bawa jarum letak kat belakang bahu kita tu untuk kita sekat jab. Jadi Tok Ki nak kita semua berfikir. Tok Ki tak suruh
katakan kena, tapi fikir daripada apa yang kita lihat ini, kita kena berfikir supaya kita dapat mengatasinya. Sudah tentu ada jalan dan Allah janji tu. Dah janji, ada Allah beri jalan yang kita tak sangka-sangka, takkan kita tak nak percaya. Ya, ingat janji Allah tak pernah mungkin. Jadi kita kena tengok balik macam mana apa benda yang kita boleh buat untuk nombor satu ya, betulkan jati diri kita sungguh-sungguh. Betulkan masa kita sungguh-sungguh. Pasal antara sebab kelemahan kita adalah masa. Jadi kita cuba betul janji dengan diri kita sampai kita dapat berubah. Bukan janji dengan orang lain, kerana saya dalam perjalanan ke tidak. Maknanya kita buat sesuatu untuk mendidik diri kita. Kalau kita janji dengan keluarga pun kita didik, cuba pegang. Okey, didik kebersihan, didik kesucian. Ini makan mungkin bersih tapi tak suci. Dapat duit yang tak betul. Duit yang daripada gaji yang kerja pun tak cukup jam. Contohnya lah. Jadi dia kena balik pada hati apa yang kita nak buat sebenarnya dalam kehidupan hari ini. Rasulullah pun dah sebut, dah kata apa-apa pun hati itu kena bagus. Hati itu baik, semua baik. Jadi kita kena baik berhati. Nak baik hati macam mana? Daripada amalan kita, makanan kita, akhlak kita, baru hati itu jadi cekal dan kuat. Kalau hati dah baik, dah tak ada apa lah. Jadi rasuah pun tak payah. Jadi kalau tidak, rasuah ni di kalangan masyarakat kita cukup luar biasa. Jadi gunakan kesempatan ini untuk membawa perubahan ini. Mudah-mudahan yang ada dekat apa ni bersiaran hari ini, panel-panel ni boleh jadi Superman ni semua. Bukan Superman tu, maknanya Superman yang boleh buat sesuatu. Dan gunakan kesempatan ini, masa ini untuk bawa perubahan. Tulis apa yang kita nak bawa, nak tulis. Apa yang kita nak ubah, kita tulis ubah. Jadi saja ni share juga ya. Ialah kita sebenarnya, kita di Persatuan Pengguna Islam ni memang banyak sangat kerja nak buat. Tapi bila saya ingat PKP yang tiga PKP sebelum ini, ini nak share supaya orang boleh buat ya. Kita fikir apa nak buat. Pasal biar kita tak mahu, lepas PKP pun kita macam ni juga. Faham? Maknanya lepas PKP sama juga, tak ada apa benda beza pun. Mungkin gemuk sikit pasal makan je, tak ada peluang nak keluar kan. Jadi apa yang kita nak buat, nak ada perubahan, apa benda, umur yang begini pun kita masih boleh buat sesuatu untuk, pasal kita nak ada kesihatan. Pasal kalau kita nak kena berperang ke, nak kena lari ke, nak kena buat sesuatu tu, kita ada keupayaan. Kita tak mahu antara kita ni jadi beban kepada orang lain pula. Jadi ini kita kena decide. Kita kena ada buku kita. Saya nak kalau boleh anak-anak sekalian ada buku keluarga. Apa yang matlamat kita, apa yang kita nak buat. Bila ada apa ni buku, contohnya nak sihat. Contohnya Tok Ki pesan kat anak-anak, okey semua kaki tangan kita, tak tahu cikgu pasal dia work from home. Tapi yang work yang kat sini tu tiap pagi sejak PKP ni dah 3 minggu ni, 2 minggu nak campur yang ni, tiap-tiap hari pagi memang bersenam, pergilah keluar ke mana-mana bersenam. Jadi adalah maknanya tahap, ada sesuatu yang kita ubah. Ya. Jadi kita mahu mungkin macam Izzuddin mungkin nak buat karangan, nak buat buku, nak buat apa. Tapi kalau Izzuddin boleh fikir macam mana kita boleh buat buku. Buku ini adalah buku keluarga. Apa yang kita nak. Contohnya anak-anak kita nak sihat. Okey, keluarga kita nak sihat. Jadi daripada makanan yang sihat. Jadi kena belajar juga pasal makanan. Jadi ilmu tambahan itu cari masa ni, pasal ada masa. Ya. Jadi supaya kita boleh berubah. Jadi kalau satu hari esok, kalau you orang tengok macam Superman tu, tengok Tok Ki nampak macam mana. Jadi inilah kena you orang kena buat macam tu lah juga. Maknanya supaya boleh bina kehebatan sendiri, boleh buat sesuatu. Jadi itulah sedikit apa dikata orang perkongsian ya. Perkongsian dan mungkin sebelum Tok Ki akhir ni, mungkin juga kita kena ingat di luar sana penipuan nak tambah sikit daripada Y2K. Ingat Y2K ni macam mana dia tipu kita, berbilion duit.
Macam mana Lady Diana mati, apa kaitan dia dengan keluarga diraja tu. Macam mana JF Kennedy pun dia boleh bunuh. Macam mana Boston Tea Party, apa matlamat dia. Ini semua ni dirancang dengan teliti. Ikut kira-kiraan kita 300 tahun dalam dirancang. Jadi kalau kita gagal untuk merancang, maknanya kita merancang untuk gagal. Jadi Zudin dah buat buku tu. Cuba tengok kaedah buku tu yang boleh membawa, maknanya setiap orang kita kena ada buku self improvement untuk bawa perubahan. Mungkin tak banyak, paling tidaknya boleh lari. Ni lari pun putus nafas. Ataupun apa-apa juga, ilmu ke, buat kajian ke, buat sesuatu. Jangan kita lepaskan peluang ini ya. Tapi kita tanam dalam diri kita, maknanya kita tidak akan lari. Ya, perkasakan diri kita supaya kita tidak akan lari, kita akan menghadapi. Kalau di dua saja, sama ada kita menang ya atau kita syahid. Jadi kita pegang ni. Okey? Okey, baik. Okey, terima kasih kepada Tok Ki atas kata-kata nasihat yang luar biasa dan panduan untuk anak-anak muda pada hari ini. Jadi kalau kita tengok, ialah benarlah kata Tok Ki itu tadi. Situasi pada hari ini seharusnya menjadi satu titik tolak untuk kita kembali bertaut semula, bergantung semula kepada Allah dan menanamkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah waktunya, waktu yang kita sebut, betul lah. Maksudnya kalau kita tidak diberikan ujian, tidak ada satu situasi yang sifatnya itu tertekan, kan, kita tidak akan sedar. Maksudnya bila kita ada satu keadaan yang terdesak, maka kita akan mula berfikir dan kita akan mula mencari kembali tempat pergantungan kita, iaitulah kepada Allah dan Rasul. Jadi bahaskan tentang pilihan lain ataupun apa orang panggil, option-option yang kita ada selain daripada vaksin. Bukan kita menolak vaksin, tetapi kita nak membantu kerajaan bagi melandaikan, saya sebut melandaikan data-data yang kita tengok tu asyik naik je kerja kan. Dan kita nak tengok apa lagi pilihan-pilihan yang kita ada. Macam anak muda kita tadi yang Cap tadi sebut, banyak lagi alternatif-alternatif yang sifatnya itu alami, sifatnya semula jadi. Dan kalau tuan-tuan dan perempuan ikuti perkembangan PPIM pun, PPIM ada membawa satu isu tentang ubat ivermectin sebagai antara alternatif lain selain daripada vaksin. Jadi inilah benda yang kita nak buka mata, nak buka minda, nak buka jiwa supaya rakyat tidak nampak itu satu-satunya jalan. Kita ada banyak lagi jalan-jalan yang boleh membantu kerajaan untuk melandaikan graf yang tinggi itu. Jadi saya persilakan yang seterusnya Dr. E.M. Firdaus yang merupakan pakar gelombang terapi dan jurulatih kemanusiaan. Jadi persilakan Dr. Percaya dengan vaksin ataupun tidak percaya, ataupun mungkin mereka ni ingin mendapatkan satu konsep vaksinasi yang alami yang mungkin mereka rasa selamat untuk diri mereka tadi. Okay. Sebagai contoh, kita nak buka minda lah. Kenapa saya membawa perjuangan dalam electronic medication? Sebenarnya electronic medication ni adalah satu part yang mana masa saya belajar dalam bidang engineering, electrical electronic engineering, sebenarnya dia adalah satu bidang khas dan bidang yang terkait dengan kejuruteraan elektronik. Kalau kita lihat kalau kita lihat di hospital, di pusat-pusat perawatan yang moden, mereka menggunakan alat-alat elektronik, perubatan elektronik tadi untuk mendapatkan bacaan-bacaan tertentu. Contohnya, kalau orang tu ada sakit jantung, maka dia akan bawa kepada satu bahan
peralatan elektronik tadi, dan untuk itu doktor akan menggunakan data-data tersebut. Tetapi alhamdulillah Allah memudahkan cara saya. Semasa saya belajar lagi, saya minat dengan benda ni. Tetapi masa tu saya diberitahu hanya untuk mendapatkan data-data. Tetapi alhamdulillah hari ini saya dah belajar. Saya ditunjukkan macam mana electronic medication tadi daripada penggunaan peralatan elektronik juga kita boleh merawat balik dalam konsep kuantum tadi. Benda ni tak asing di luar negara sebenarnya. Mereka pakai di Jerman, di Rusia, di China sendiri pun ada pakai. Dan kemungkinan benda ni adalah satu serangan yang orang kata melibatkan gelombang yang tidak stabil tadi. Apabila gelombang tidak stabil tadi masuk ke dalam badan kita, maka saya merasakan badan kita yang tidak boleh absorb dengan COVID-19 tadi akan bercelaru, akan menyebabkan diri mereka tadi merasa sakit. Tapi bayangkanlah sekiranya gelombang badan kita ataupun diri kita ni dikuatkan sistem imunisasinya, tak kisahlah dari segi pemakanan herba, pemakanan akar kayu, pemakanan homopati ke, ataupun guna gelombang electronic medication kami ni pun boleh membantu untuk membesarkan gelombang tu. Sebab apa? Allah dah bukan Allah dah cakap lah. Dan benda ni ada pembuktiannya. Yang mana kalau kita perasan kisah Umar Al-Khattab, yang mana bila Umar Al-Khattab tadi berjalan di dalam kawasan Mekah ataupun Madinah tadi, apabila dia melalui satu jalan itu, insya-Allah syaitan, jin apa semua tidak akan melalui jalan tersebut. Why? Kenapa benda tu berlaku? Benda ni adalah satu, orang kata sebenarnya inilah teknologi umat orang Islam. Inilah teknologi orang Melayu kita pun ada sebenarnya. Sejak zaman Melaka lagi saya kesan benda ni. Tetapi kita telah dilupakan, kita telah dienyahkan dalam pemikiran kita ni dengan berita-berita, dengan kaedah-kaedah tertentu saja. Jadinya mana perginya perawat-perawat yang dulu, yang mana memperjuangkan satu yang bentuk alami. Kita nak gabungkan tadi untuk memastikan dia orang backup kepada kami ini, atau orang yang belum divaksinkan atau yang mencari kaedah vaksin yang lebih selamat dan alami tadi. Ini peranan kerajaan. Bukannya kita nak benda semua tak boleh. Kalau buat ni salah denda, penjara, apa semua. Itu semata-mata menjadikan orang lagi takut dengan kerajaan ni sekarang ni. Bukan dia takut pada vaksin, bukan dia takut pada COVID, tapi lebih kepada takut kepada benda-benda material. Tak bawa mereka ni kepada mengenal Tuhan yang menciptakan vaksin, menciptakan COVID tadi. Tidak bawa kepada mereka yang telah tersasar akidah mereka. Yang mana kita sebenarnya tidak perlu berpecah belah, yang kita boleh bersatu. Kalau katakan mereka tidak boleh menerima perubatan tradisional, saya bawa perubatan yang berasaskan teknologi, yang mana teknologi dan sains ini tidak boleh dipisahkan. Dan mana teknologi sains pula tak boleh dipisahkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu yang kita nak bawa sebenarnya. Bawa balik pada manusia-manusia ni peranan mereka, peranan kita kepada sunnatullah. Bila semuanya stabil, semua orang balik kepada sunnatullah, insya-Allah COVID ni boleh dipindahkan, boleh hilang. Tapi sebab itulah saya tak terkejut apabila baru-baru ni ada yang terjun dalam kerana terjun bangunan tingkat 10 ke tingkat berapa tadi. Bila dia terjun, dia punya jiwa dia dah hilang. Kalau jiwa dia masih ada Allah dalam tu, masih ingat kepada agama, insya-Allah dia tak akan buat kerja tu. Tetapi peranan
kerajaan tadi tidak membawa mereka-mereka ni, jiwa-jiwa yang telah bercelaru tadi. Kita sayanglah. Mungkin bagi pihak orang tertentu dia tak kisah pun 1 nyawa, 2 nyawa. Tapi bagi kami seorang perawat ni, 1 nyawa tu besar peranannya. Untuk kita bantu, untuk kita bangkitkan balik mereka-mereka tersebut. Macam saya pun lebih kurang, orang kata kita tak nak lah kata kita nak bantu 100% rakyat Malaysia. Kita tahu statistik yang dikeluarkan oleh menteri kita, yang mana vaksinasi yang mereka cadangkan hanya 80% keseluruhan ni. Bagilah kami ni, bahagian yang komplementari tradisional ni, bantu untuk 20% tadi tu, yang mana mereka ni bukannya takut pada vaksin, bukannya takut pada jarum, tapi mereka mencari jalan selamat. Tapi kalau kata 80% tadi nak ambil vaksin, silakan. Kita tak ada masalah kat situ. Jangan jadikan isu sekarang ni yang pro vaksin tadi macam ni, yang anti vaksin ni disebabkan konspirasi, teori konspirasi, sehingga kan benda ni pun menjadi buah mulut yang mana menjadikan mereka ni bergaduh sama-sama sendiri. Okay, untuk saya buka lah minda, kenapa saya kata teknologi gelombang ni satu yang teknologi yang menakjubkan. Baru-baru ni saya terdengar satu dalil yang mengatakan Nabi kalau nak berhijrah ke Madinah tadi, ketika itu ada satu virus, wabak yang berlaku di Madinah. Mana pemindahan Nabi ke Madinah tadi, nak berhijrah tadi, ada berlaku sebenarnya, yang mana tak ramai orang tahu. Okay. Kalau orang masuk ke Madinah tadi, siapa yang masuk tadi dari luar akan kena sakit, akan dapat penyakit tadi dan mati. Kalau ikutkan kita tadi, kita tak boleh keluar kan, kalau kita biasa yang hadis-hadis ataupun dalil-dalil yang mengatakan ni. Tapi yang ni sekarang, Nabi dan sahabat tadi yang nak berhijrah ke Madinah, nak masuk ke Madinah yang ada wabak ketika itu. Tapi dekat Madinah ni, ketika itu Yasrib lah, penduduk sana tak terkesan sedikit pun. Sebab apa? Mungkin mereka ni dengan virus tadi tu dah imun, dah orang kata dah serasi. Jadinya yang dekat Madinah tak sakit. Kalau ada sakit pun ikut yang pada wabak tadi lah kan. Tapi diorang ni dah antibody dah kuat dah. Dah jadi orang kata tak ada apa-apa dah. Tapi Nabi dengan sahabat tadi nak berhijrah, apa yang Nabi buat? Nabi angkat doa, ya Allah, pindahkanlah wabak penyakit itu ke tempat yang bernama Jufah, iaitu tempat yang di satu tempat yang di padang pasir tadi yang tiada penduduk. Kalau kita fikirkan balik, macam mana? Tak ada bagi ubat, tak ada bagi apa orang kata lockdown ke apa semua. Tapi dengan izin Allah tadi, doa Nabi tu diangkatnya penyakit tadi pergi ke tempat yang bernama Jufah tadi. Barulah Nabi dan sahabat tadi berhijrah ke sana. Dan apa yang Nabi kata, bumi Madinah ni selamat sehingga hari ni. Kita tengok sekarang ni. Sehingga akhir zaman, bumi Madinah tadi selamat daripada sebarang wabak. Dan saya percayalah jika Nabi ada ketika inilah, Nabi akan doakan juga agar wabak COVID ni dipindahkan. Inilah power of quantum, power of doa, power of orang kata gelombang yang didoakan tadi tu. Maknanya benda ni tak mustahil. Mungkin bagi saya gunakan EM tadi, saya gunakan gelombang tadi, kod-kod tertentu tadi untuk bantu orang tadi. Orang tu je yang akan dapat manfaatnya. Kita tak cakap pada semua orang. Sebab tu kita raikan. Kita sebenarnya sepatutnya kita meraikan segala perbezaan sekarang ni demi titik persamaan. Bukannya sekarang ni kita hanya fikirkan orang tu betul, orang ni salah. Jadinya sampai bila kita nak jadi bermusuhan? Sampai bila kita nak jadikan benda ni satu orang kata masalah yang kita tak nak hadapi? Kita tunding jari pada orang. Sampai kan yang saya tengok kan, orang kata
kalau kita fikirkan balik kan, arahan kerajaan untuk jaga SOP. Saya sokong jaga SOP. Tapi kenapa yang jaga SOP tadi kena COVID? Kalau betul lah dia tu jaga SOP, dia takkan kena. Tapi disebabkan yang kena tu pula, dia kata, ni lah orang yang tak jaga SOP lah aku kena. Tengok macam mana dia tak nampak sebenarnya Allah nak uji dia, tapi dia dah pindahkan kesalahan tu kepada orang lain. Mustahil lah kalau kata orang yang jaga dia punya, orang kata SOP ke apa semua tadi, mustahil lah dia akan terkesan dengan COVID tadi. So saya harap apa yang saya jelaskan hari ini kita dapat manfaat, kita dapat sebarkan kepada orang lain. Yang anti tu, yang anti vaksin tadi adalah semata-mata dengan teori konspirasi. Yang pro vaksin pula yang mengatakan yang mereka ni pula menyebarkan kepada konspirasi. Kita tak nak macam tu. Kita patut duduk bersama, kita patut duduk membantulah, sebab ini masalah bukan rakyat dah ni, satu dunia bagi saya. Dan untuk pengetahuan juga, gelombang yang saya dapat tadi, saya dah berkongsi dengan wakil-wakil dari Pakistan, daripada negara-negara yang telah menggunakan orang kata teknologi gelombang tadi. Baik, terima kasih kepada Dr. Firdaus atas penerangan kaedah beliau berkenaan dengan gelombang terapi. Jadi itulah, kalau kita nak benda ini ataupun pandemik ini dilandaikan, diselesaikan dengan kadar yang segera, maka kita perlu meraihkan kepelbagaian kaedah rawatan yang ada di negara kita. Di negara Afrika ada kaedah dia, di negara Jepun ada kaedah dia. Tapi dilihat seolah-olah satu dunia pada hari ini diselaraskan, diseragamkan dengan satu jenis penawar sahaja. Sedangkan Allah itu sifatnya itu maha adil. Bila sebut maha adil, takkan Allah nak bagi satu penawar sahaja, dan penawar tersebut mestilah dekat dengan tempat yang kita tinggal. Jadi maka kita kena buka minda dan meraihkan kepelbagaian pilihan-pilihan rawatan. Sebagai penutup, untuk kita tutup live kita pada malam ini, insyaAllah. Jadi kita minta Cikgu Izham untuk sampaikan nasihat terlebih dahulu, boleh? Ya, terima kasih Din. Kita kena kembali kepada tauhid. Kita kena kembali mengesakan Allah Ta'ala. Daripada zaman dulu sampailah zaman sekarang, daripada zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Musa, semua mereka melawan berhala-berhala. Semua mereka menentang berhala-berhala. Dan daripada dulu tak banyak berhala, sampai sekarang ada berjuta-juta berhala. Di Malaysia sendiri merupakan negara kedua di dunia yang memiliki berhala paling banyak di dunia. So macam manalah kita nak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala seandainya di negara kita sendiri penuh dengan berhala-berhala. Nombor 2 di dunia yang terbanyak berhala. Dan itu belum lagi kita campurkan dengan berhala-berhala lain. Itu berhala yang kita nampak dengan patungnya dan sebagainya. Belum lagi berhala-berhala yang bersifat pemikiran, yang bersifat anutan, yang kita tak nampak. Bagaimanalah Allah Ta'ala nak? Allah Ta'ala of course dah, Allah Ta'ala atas kehendaknya. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim. Allah Ta'ala boleh buat apa yang dia nak. Apa yang dia nak. Dia nak bagi baik boleh baik, dia nak bagi mudarat boleh mudarat. Tetapi dalam keadaan suasana kita hari ini, tak nampak macam mana Allah Ta'ala nak tolong kita dan nak bantu kita. Sedih tengok masjid yang lengang dan sangat lengang. Sedih tengok
jalan-jalan yang kosong dalam keadaan berpagian, sepatutnya kita keluar mencari rezeki berpagi-pagian. Lengang. Semua duduk tunggu mengharap sesuatu yang kita tak tahu apa yang kita harap. Dah hampir 3 tahun kita mengharap sesuatu. Apa lagi yang kita nak harap? Kalau kita berterusan melakukan sesuatu yang sama tetapi mengharapkan perbezaan berlaku dalam hidup kita, kata Einstein, kita ini adalah manusia gila. Maka mungkin no wonder lah ramai dah rakyat Malaysia jadi hampir gila dengan situasi yang ada. Kerana kita keep on repeating benda yang sama sampai kita mengharapkan sesuatu berlaku. Things will never change if you don't change. Inna Allah la yukhayyiru ma biqaumin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim. Sebenarnya Allah tidak merubah nasib satu kaum sehinggalah mereka merubahnya. So now let's change. Let's change. Toki pada rambut banyak, daripada muda saya kenal dia sampai lah. Perjuangan dia tetap kuat, malah bertambah kuat. Dan semua pendengar-pendengar sekalian kena bersama-sama, kena bersatu and support apa yang kita cuba nak sampaikan secara tersurat atau tersirat. Banyak benda yang kami cuba nak sampaikan namun tak sampai, tak boleh, tak sampai nak sampai terang-terangan. Ada banyak benda juga yang kami boleh terang-terang. Kami duk tanya kenapa tak boleh pakai ivermectin. Bagus sangat ke kita teknologi perubatan kita hingga boleh pukul teknologi perubatan yang ada di Australia dan banyak negara maju lain yang telah lama menggunakan ivermectin. Banyak doktor-doktor kita hantar ke India, ke Uttar Pradesh dan sebagainya. Apa dia membuat? Di sana dah pun menggunakan. Benda tu adalah satu contoh bagaimana satu benda yang kita nak cerita secara terang itu, kita boleh cerita secara terang. Tetapi banyak lagi perkara-perkara yang kita tidak boleh cerita secara terang, malah ianya tersirat saja. Anda setiap support daripada anda sekalian mampu merubah sesuatu. Hari ini kenyataan, dah boleh digunakan ubat tersebut untuk ujian klinikal dan sebagainya. Untuk kes-kes tertentu dah buka sikit pintu. Dan insya-Allah Ta'ala kita doa, kita change cara pemikiran kita, cara tindakan kita, dan kita berdoa sungguh-sungguh yakin, hakul yakin kepada Allah Ta'ala bahawa kita mampu merubahnya. Anda dan kita semua insya-Allah Ta'ala mampu merubahnya. Dengan izin Allah Ta'ala, kita doa lebih lagi, kita tetapkan dengan ketahuidan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyakkan zikir, jangan putus zikir. Zikir itu seumpama generator kita nak kuat, yang kuat, nak kuatkan kita. Dalam kita tak pergi sembahyang untuk kuatkan saf secara berjemaah, tak apa. Di rumah masing-masing kita kuatkan zikir kita. Kuatkan zikir kita. Insya-Allah Ta'ala kita mampu menghadapi tribulasi yang dahsyat ini. Jadi kita minta yang berbahagia Toki untuk menyampaikan sedikit nasihat untuk kita semua pada malam ini. Silakan. Ya, Alhamdulillah kita dapat berkongsi pengalaman dan Toki amat happy jumpa, dapat berkenalan dengan Izzuddin dan tim-tim dia. Dan Toki rasa keupayaan untuk melakukan perubahan ada di kalangan anggota yang muda ini. Sebenarnya kalau ikut betul, seorang pun boleh laku banyak benda. Jadi bila ramai ni tentulah lagi ramai. Dan kadang-kadang perubahan tu tak besar mana daripada segi effortnya, tapi bila dibuat dia jadi. Contohnya kalau kita tengok nak bantu orang, sebenarnya satu panggilan telefon je yang bawa perubahan.
Dan kita tengok banyak kali sangat, kadang-kadang rumah nak kena lelong, masalah cukup besar, tapi satu panggilan telefon dapat membantunya. Dan kita kena berusaha, yang penting ni semua kita kena berusaha untuk menjadi orang yang dapat membantu orang lain. Jadi saya harap kumpulan ini bermula dengan buku yang Izzuddin buat ini. Kalau dapat, biar dia jadi pegangan setiap pejuang ada buku ini. Dia akan tulis, dia akan ada agenda dia, apa checklist dia, apa amalan dia, contohnya amalan nak sihat, apa benda buat, simple je. Amalan biasa-biasa, selawat, apa yang dibuat oleh orang lain pun kita amal. Jadi kita jadikan buku ini panduan. Kadang-kadang kita lupa. Jadi kalau ada buku tu di follow up dan kawan-kawan pun follow up, inilah akan insya-Allah boleh bawa perubahan untuk kita perkasakan jati diri kita, ya. Jadi mungkin antara dalam buku tu Izzuddin boleh catat juga yang kita nak buatnya adalah antaranya rasakan ataupun buatkan program jati diri. Okay, apa benda nak buat jati diri itu nak daripada agenda yang betul, perjalanan yang betul. Itu kalau nak bincang pun kita boleh bincang, kita pun boleh kongsi lagi. Tapi apa pun kita bercerita pasal bergerak mengikut arah tuju. Ya, arah tuju yang jelas. Pasal kita orang Melayu mungkin pasal biasa ambil senang. Kalau kita pergi contohnya mula arah tuju yang nak buat ni, yang boleh kita semua test, tengok kita punya kiblat. Banyak kiblat ni tak betul sebenarnya. Pasal kiblat ni dekat mana? Dekat hala ke Pasar Bunga. Semalam Pasar Bunga dah berubah, tapi dah orang pun tak perasan juga. Jadi ini kita kena buat. Pasal kalau kita tak buat, maknanya kita yang besar punya hala tuju pun kita ambil mudah. Ada kita tengok tempat semayang tu sampai lari 170 km daripada Mekah. Apa urusan, apa nak kira macam mana nak buat, contohnya lah, ya. Jadi daripada itu kita jelaskan, kita kena buat mudah-mudah benda ni, jangan susah-susah ni, mudah-mudah yang boleh buat, yang boleh praktikal, ya. Jadi arah tuju dan matlamat-matlamatnya antaranya untuk membela hak dan maruah kita lah. Pasal kita tidak seharus membenarkan diri kita dihina, dilihat tiada upaya. Dan yang dapat kita tunjuk adalah kelemahan. Dia tak mau lemah. Maknanya nak perkasakan jati diri kita untuk kita jadi kumpulan yang membawa perubahan. Kerana memang boleh sangat sebenarnya. Ya, jadi itu antara agenda dia. Dan agenda macam mana nak sihatkan diri. Pasal ini kalau tak sihat diri pun tak boleh juga. Diri perlu sihat dan mempunyai upaya untuk membela diri kita atau keluarga kita bila datang cabaran. Jadi kena belajar lah. Kena belajar apa ni, bela diri untuk kita tidak menyusahkan orang. Kalau tidak kita minta tolong orang. Ya. Kita tak perlu itu semua. Jadi cari keadaan sihat. Sebenarnya nak sihat ni macam boleh. Contohnya main golf pun boleh sihat juga. Tapi main carom pun boleh sihat, tapi dia tidak membawa pemekasaan jati diri. Kalau nak sihat, okey, naik kuda, dapat lagi pahala. Mana dapat lagi pahala, contohnya. Jadi kalau main golf boleh juga, tapi tak adalah sunnah di mana pula nanti sekarang. Jadi buat dulu pasal ia dapat melindungi diri kita juga dalam keadaan cabaran akhir zaman ini. Cukup jelas ya. Lepas tu galakkan diri kita berfikir je, cari macam mana. Sebenarnya kalau ikut pengalaman, memang bila kita berfikir tu Allah beri idea yang boleh kita lakukan untuk menyelesaikan masalah, ya. Jadi satu lagi, kita juga menyeru kawan-kawan kita yang mempunyai pendidikan agama agar berbuat sesuatu untuk menjadi penggerak kepada agenda kita, untuk memberi injection kepada mereka yang di bidang ini. Kerana banyak kali juga kita lihat, kita kadang-kadang tidak begitu
begitu sensitif. Ataupun kalau sensitif kita simpan dalam diri saja. Contohnya bila kerajaan kata jarak adalah 1,5 meter, ada tempat 2 meter. Kenapa 2 meter? Siapa yang decide 2 meter tu virus? Tak ada. Jadi bila saya mohon, pasal ini penting ya, kita hendak mereka yang ulama ke berpendidikan agama kena menyatakan pegangan mereka dan bawa perubahan. Contohnya kita tak naklah tengok apa ni Astro buat entertainment. Memang bukan kerja orang agama, itu MC tapi dia kena tegur. Mana orang-orang agama kita yang dalam kerajaan ke mana ke kena tegur. Menteri agama sendiri pun peranan dia lebih besar lagi sebenarnya, bukan setakat apa yang kita tengok ya. Jadi kita kena sama-sama buat sesuatu untuk kita translatekan, manifestkan dalaman kita itu daripada sudut yang boleh dihormati. Jangan dihina orang kan. Jadi kalau tak nak hina, kena jati diri. Kita kena faham ya, kalau kita lemah, kita menjemput penjajahan. Dan kalau kita lemah juga, tak pasal-pasal orang boleh berperang gitu. Kalau kita kuat, tak ada masalah. Dan itu dalam kita kalangan kawan-kawan kita, orang Cina ke macam tu lah, pasal dia tengok kurang ada upaya, jadi dia pun tak pandang. Tapi tak payah nak salahkan Cina juga, pasal orang Melayu pun yang kaya pun tak pandang juga orang Melayu yang tak kaya. Malah saudara pun macam tu. Jadi ini kita kena bawa, ni grup-grup muda yang hebat-hebat ni, bawalah perubahan ini. Mas, dia boleh sangat. Kita bawa perubahan, kita pengaruhi mereka ini dengan agenda kita, dengan matlamat kita. Mungkin kena tulis, mungkin kena ada, kena lihat ke arah membangunkan satu modul yang boleh menukar kita. Itu kerja Izzuddin jugalah. Kena dijadikan azam kita dan gunakan kesempatan yang ada ini di musim COVID ini untuk keluar dan merubah dan menjadi kumpulan yang dihormati. Kita perlu kembalikan hak dan maruah kita dalam aspek yang terbaik. Jadi orang hormat Islam setelah tengok kita ni, orang jadi tengok kita jadi tak hormat Islam. Jadi itu salah lah. Jadi saya kata kita buatlah yang terbaik, lakukan yang terbaik untuk mengambil kesempatan daripada keadaan kita hari ini, supaya kita boleh cadang ubat ke, cadang kaedah ke, cadang program-program untuk membawa kesihatan. Jadi kalau kita ni boleh buat untuk menyihatkan diri kita, berlari pun elok, tapi kadang-kadang mungkin boleh belajar silat ke, untuk kita perkasakan diri kita indirectly, maknanya senam pun boleh, bela diri pun boleh. Jadi ini sama-sama kita harap kita boleh jumpa lagi untuk bercerita, dan bila ada masa esok kita boleh, Toki pun nak jemput semua datang ke persatuan, mungkin kita boleh ada sesi briefing yang juga saya rasa boleh melakukan sesuatu. Jadi lebih kurang gitulah. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih kepada yang berbahagia Toki. Izzuddin? Boleh saya nak tambah sikit boleh? Okey. Maksudnya sementara ada audiens ni, maksudnya saya nak menyerulah pada khususnya anak-anak muda. Maksudnya mari kita bersama-sama lah berganding. Kesian kita tengok pada Toki, pada cikgu, dah berubah dah rambut dia orang. Dah saya dah tak ada rambut dah. Tok Mahathir, orang cakap umur-umur yang dah memang dah lebih pada 70-an, 60-an ni memang. Tapi anak muda mana ni? Anak muda macam Sultan Muhammad Fateh, 20 tahun dah takluk Konstantinopel. Anak muda macam Umayyah bin Zaid, 15 tahun dah jadi panglima perang. Han Jebah, Han Tuah, dah orang cakap apa? Itulah kita nak bangkit balik. Saya nak menyeru audien yang ada ni, mari kita bersama-sama lah. Tak kisah apa-apa posisi pun. Kesian kita tengok, sedih. Dan saya bersyukur setinggi-tinggi penghargaan saya bagi pada Toki dan cikgu. Maksudnya dapat bersama dengan kami semua ni, memberi respon pada kami. InsyaAllah, terima kasih. Itu saja.
Terima kasih. Okey, baik. Itulah Cap kita yang begitu semangat sekali ya. Kalau tak memang perbincangan kita malam ni mungkin sampai ke subuh belum tentu habisnya. Tapi tak apa, kita akan bawa ke sesi yang seterusnya nanti. InsyaAllah. Kita memang harapnya Izrin next week kita ada bukunya. Oh, insyaAllah. Okey, baik.